Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Cikgu Fendi Salikin untuk Matematik KSSM tingkatan 3 bab 2 bentuk piawai. So hari ini cikgu akan ceritakan secara ringkas berkaitan bentuk piawai. Okey, dah sedia? Let's go. Okey, dalam bab 2 ni kita akan belajar berkaitan angka bererti. Apa yang dikatakan sebagai angka bererti? Okey, kita tengok syarat kat situ. Dia mesti bermula dengan digit bukan sifar. So contohnya begini. Sifar perpuluhan sifar 21. Okey, berapa angka bererti tersebut? Jadi depan ni sifar, so kita belum mula lagi. Yang ni sifar, so kita mula kira angka bererti tu bermula daripada nombor 2 kemudian 1. So ada dua angka yang bererti kat situ, iaitu 2 1 So 2 angka bererti. Okey, jelas Dia mesti mula dengan digit yang bukan sifar. Kemudian semua digit bukan sifar ialah angka bererti. Okey, asalkan dia bukan sifar, dia dikira sebagai angka yang bererti. Yang seterusnya ialah digit sifar di antara digit bukan sifar ialah angka bererti. Contoh begini, 1 0 1. Okey. Terdapat digit sifar di antara digit bukan sifar. Nampak sini? 1 dan 1. Maka digit sifar ini dikira juga sebagai angka bererti sebab dia berada di antara angka yang bukan sifar. Maka kat sini ialah 3 angka bererti. Okey, kita tengok contoh lain. Contohnya 0.07004. Okey, berapa angka bererti tu? Okey, kat sini tak mula lagi. Bermula dari sini sebab dia mesti bermula dengan nombor yang bukan sifar. Kemudian sifar sini dikira sebagai angka bererti sebab dia berada di antara nombor yang bukan sifar. Maka kat sini kita katakan dia sebagai 4 angka bererti. Okey, seterusnya digit sifar di bahagian akhir satu perpuluhan ialah angka bererti. Maksudnya begini. Sifar perpuluhan sifar 100. Okey. Kita tengok balik. Kita mesti mula dengan digit bukan sifar. So kita mula kat sini. Kira 1. Dan digit sifar di bahagian akhir satu perpuluhan ialah angka bererti. So kalau perpuluhan, walaupun sifar di belakangnya, kita kira juga sebagai angka bererti. Contohnya, kat sini ada 3 angka bererti. So 3 angka bererti. Okey, jelas Cikgu ulang balik. Dia mesti bermula dengan digit bukan sifar. Kemudian semua digit yang bukan sifar ialah angka bererti. Seterusnya ialah kalau ada sifar di antara digit yang bukan sifar pun dikira sebagai angka bererti sifar tersebut. Dan sifar di belakang perpuluhan juga dikira sebagai angka bererti. Okey, jelas Okey. Kalau jelas, kita tengok slide yang berikutnya. Okey, seterusnya bundarkan kepada bilangan angka bererti tertentu. Okey, contoh soalan, bundarkan yang berikut kepada bilangan angka bererti dalam kurungan. So soalan 1 tu 1748352, kita akan bundarkan dia kepada 3 angka bererti. Jadi kita mulakan daripada depan sebab dia mesti bermula dengan nombor yang bukan sifar. So 1 2 3. Boleh balik sini lah, tak nampak. 174 8 3 5 2. Okey. Tekan putih. So 3 angka bererti kita mula dari depan. 1 2 3. Kita tengok sebelah dia 8 kan. Maksudnya kalau 5 dan ke atas, kita perlu tambah 1 pada nombor yang ketiga ni sebab nak 3 angka bererti. Maka dia akan menjadi 175. So yang belakang ni ada 4 nombor lagi kan. Kita tukar dia kepada sifar. 1 2 3. Sebab apa? Sifar belakang ni tak dikira. Sebab dia bukan sifar di belakang perpuluhan. Dan dia juga bukan sifar di antara 2 digit bukan sifar. Maka dikira sebagai 3 angka bererti sahaja. Okey, jelas Okey, yang kedua. 72.35091. Dia suruh tukar kepada 5 angka bererti. Jadi cikgu tulis balik kat sini 72.35091. So kita mesti bermula dengan nombor yang bukan sifar. So 7 ni bukan sifar. Nak 5 kan? 1 2 3 4 5. So kita tengok nombor sebelah dia ialah 9 lebih daripada 5, betul? So tambah 1 di sini. Maka dia akan menjadi begini. 72 perpuluhan 3 5. Okey, kosong tadi tambah 1 jadi 1. Okey. Kemudian ada lagi 2 nombor di belakang ni. 91. Perlu tak kita tulis kosong belakang ni?
Perlu atau tidak? Tak perlu Tak perlu sebab apa? Tadi syaratnya kata apa? Jika sifar di belakang perpuluhan, dia akan dikira sebagai angka bererti. Kalau kita tulis, maka dia tidak akan menjadi 5 angka bererti. Dia akan jadi 7 angka bererti. So kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5. So 5 angka bererti. So ingat kalau perpuluhan, belakang dia jangan tulis kosong. Kalau bukan perpuluhan seperti yang soalan 1 tadi, boleh tulis. Perlu tulis kosong. Okey. Kalau perpuluhan, jangan tulis kosong belakang dia sebab dia akan dikira sebagai angka bererti. Okey, seterusnya yang ketiga. 0.1515471. Dia suruh kita tukar kepada dua angka bererti. So kita tengok tu, dia mesti bermula dengan nombor yang bukan sifar. So 0 sifar 7 dulu. 7 1 2, okey. So dua angka bererti, kita tengok sebelah dia ialah 5. 5, kita perlu tambah 1 di sini. Maka dia akan menjadi begini. 0.072. Perlu atau tidak tulis kosong di belakang ni? Ada lagi 4 digit ni. Tak perlu sebab dia perpuluhan. Sekiranya kita tulis, dia akan dikira sebagai angka bererti. Maka ni ialah 2 angka bererti. Okey. Harap contohnya dapat membantu kamu. Okey, kita tengok slide yang seterusnya. Okey, seterusnya ialah bentuk piawai. Apa yang dikatakan sebagai bentuk piawai? So, bentuk piawai ni, kita tengok yang atas ni. Bentuk dia mesti begini. A darab 10 kuasa N. Di mana nilai A mestilah 1 dan ke atas tetapi kurang daripada 10. 1 boleh, tapi 10 tak boleh. Dia mesti 9.99 tu last. Okey, 10 tak dikira sebagai nilai A yang sah. Dia mesti 1 dan ke atas tetapi kurang daripada 10. Dan nilai N ni mestilah integer. Contoh begini. Okey. 2.4 darab 10 kuasa 7. Adakah ini bentuk piawai? Ya, sebab apa? Nilai A dia, yang depan ni, dia lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari 10. Dan nilai N dia iaitu 7 ialah integer. Kalau bukan begini 0.4 darab 10 kuasa negatif 7. Adakah ini bentuk piawai? Okey, 0.4. 0.4 ni nilai dia kecil dari 1 kan? Tak boleh. Dia nilai dia mesti 1 dan ke atas. Okey, maka dia bukan bentuk piawai. Kita tengok belakang ni, negatif 7. Adakah dia integer? Ya, dia integer. Maka dia tetap bukan bentuk piawai sebab dia tak memenuhi syarat yang depan tadi. Okey, contoh lain. 10 darab 10 kuasa 1/2. Adakah dia bentuk piawai? Tidak. Tidak. Sebab apa? Yang pertama, dia 10. Dia 10 tak boleh. Dia mesti bawah dari 10. Dan yang kedua, sebab apa? Dia ni bukan integer. Dia ialah pecahan. Okey, contoh seterusnya. 12.9 darab 10 kuasa 0.2. Adakah dia bentuk piawai? Tidak, bukan bentuk piawai. Sebab apa? Yang ini A dia lebih dari 10 dan N dia pula bukan integer, dia ialah perpuluhan. Okey, faham So, bentuk piawai mesti dia, nilai A dia 1 dan ke atas, kemudian kurang daripada 10 dan nilai N dia mestilah integer. Okey? Okey. Okey, tukar nombor yang diberi kepada bentuk piawai. So, diberi satu nombor, kemudian kita tukar dia kepada bentuk piawai. Okey. A tu 4, 6, 5, 7, 4. Okey, macam mana nak tukar dia kepada bentuk piawai? Okey, bila nombor bulat macam ni bermakna dia ada perpuluhan di sini. So, sekarang kita nak gerakkan perpuluhan sampai nilai dia lebih kecil dari 10 dan lebih besar dari 1. Kalau kita gerak kat sini, so perpuluhan akan ada kat situ kan. So dia 4, 6, 5, 7.4 masih besar dari 10. Okey, masih besar dari 10. 46 masih besar dari 10. 4.6. Okey, dia lebih kecil dari 10. Adakah dia lebih besar dari 1? Ya, 4.6. Kalau kita gerak ke depan lagi, dia akan jadi 0.4.
0.4 itu lebih kecil daripada 1, tak boleh. Maka kita gunakan 4.654 darab 10 kuasa. Kuasa berapa ni? Okey. Okey. Yang ini dia ke depan. Okey, cikgu anggap begini. Yang ini depan. Yang sini belakang. Macam mengundur. Ni ke depan. Bila ke depan, nilai dia ialah positif. Okey, kita kira lengkuk dia 1, 2, 3, 4. So 10 kuasa 4. Ini adalah bentuk piawai bagi soalan A. Okey, seterusnya soalan B. Dia bagi kat sini 0.0012. Okey, sekarang kita nak gerakkan titik yang ni. Okey, kita gerakkan dia ke belakang. Sebab apa? Kalau ke depan makin kecil nilai dia. So ke belakang, gerakkan lagi 0.12, masih kecil dari 1. Sekarang dekat sini 1.2 1.2 ni nilai dia lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari 10. Maka kita boleh gunakan 1.2 darab 10 kuasa berapa? Disebabkan dia ke belakang, anak panah ni dia menghala ke belakang, maka dia tolak berapa? 1, 2, 3. Tolak 3. 1.2 darab 10 negatif 3. Okey, ingat, kalau ke depan tambah, ke belakang tolak. So kat sini seterusnya C 2, 3, 5. Okey, yang belakang ni kita tengok kemudian 2, 3, 5 ni, kalau nombor bulat, dia bermakna ada titik di belakang ni. So kita perlu gerakkan titik dia ke depan supaya nombor dia lebih kecil dari 10. So sekarang dia 23.5. Kita gerakkan lagi jadi 2.35. So 2.35 ni lebih kecil daripada 10 dan lebih besar dari 1. So kita boleh gunakan 2.35. Okey. Kat sini dia ada 10 kuasa 3, betul? So bila kita gerakkan dia ke hadapan ni, gerakkan ke depan sebanyak 2, maksudnya kita tambah 2, betul? Okey, so 3 tambah 2 dia akan jadi 10 kuasa 5. Kalau kita gerak ke belakang, kita tolakkan dengan 2. Kalau dia gerak sebanyak 2 lah. Okey. Okey, seterusnya D 0.002. Jadi titik dia di sini. Kita nak gerakkan titik dia supaya nilai itu lebih besar dari 1. So kalau kat sini 0.02 masih kecil, 0.2 masih kecil dari 1. So kat sini dia akan jadi 2.0. Jadi kita gunakan 2 pun boleh. Okey. Darab kat sini darab 10 kuasa negatif 1. Okey, cikgu cakap tadi kalau titik dia bergerak ke belakang begini, maksudnya tolak, betul tak? So dia bergerak ke belakang sebanyak 3 kali, maka tolak dengan 3. So negatif 1 tolak 3 ialah negatif 4. So 10 kuasa negatif 4. Selesai. Okey okey, cuba ingat balik. Kalau titik bergerak ke hadapan, kita tambahkan, dan kalau titik bergerak ke belakang, maka kita tolakkan. Okey, tengok slide yang berikutnya. Okey, seterusnya cikgu akan tunjukkan bagaimana menambah dan menolak bentuk piawai. Okey, bagaimana cara dia? Yang pertama, kamu kena pastikan nilai 10 kuasa N ni sama. Okey. Kalau 10 kuasa 3, di sini pun mesti 10 kuasa 3. Sebelum kamu tambah ataupun tolak. So, untuk case A ni, dia dah sama kan? Bila dah sama, maka kita boleh operasikan dia. Kita boleh operasikan dia. Jadi, kita tulis balik kat sini. 2.3 tambah 3.1. Kamu boleh kira ni. Disebabkan belakang dia dah sama 10 kuasa 3, kita tulis balik 10 kuasa 3. Yang depan ni tambah macam biasa. 2.3 tambah 3.1 ialah 5.4. 5.4. Darab 10 kuasa 3. Okey. Adakah ni adalah bentuk piawai? Okey. 5.4 lebih besar dari 1 dan kurang daripada 10. Maka dia bentuk piawai. Dan 10 kuasa 3 ni ialah integer. Maka dia bentuk piawai. Selesailah. Okey. Seterusnya soalan B.
Masalah sekarang kat sini ialah dia punya 10 kuasa N dia tidak sama nilainya. Satu 10 kuasa 5, satu 10 kuasa 4. So, kita terpulang pada kita bagaimana kita nak samakan dia. Sama ada tolak 5 tolak 1 ataupun 4 tambah 1 untuk samakan. Sama ada nak samakan jadi 4 atau samakan jadi 5. So, dalam kes ni cikgu sukalah nak jadikan dia 10 kuasa 5 lah. Jadi, kalau nak jadikan dia 10 kuasa 5, cikgu tambah kat sini 1 lah. So, bila tambah 1, cikgu kata, kalau kita masih ingat, kalau tambah 1, maksudnya dia ke depan. Kalau tolak, dia ke belakang. Okey? Jadi, kalau tambah 1, maksudnya titik ni akan ke hadapan. Dia akan menjadi 0.93. Okey? Kita tulis balik. 1.02 darab 10 kuasa 5 tolak 0.93. Sebab apa 0.93? Kita dah tambah 1 tadi supaya dia sama 10 kuasa 5 dan kita dah gerakkan titik dia ke hadapan. Sebab apa tadi? Kalau ke hadapan dia tambah. Okey. Dan belakang dia jadi 10 kuasa 5. Okey. Kalau kamu perhatikan sekarang ni, nampak 10 kuasa N dia dah sama nilainya. Bila dah sama, barulah kita boleh operasikan dia. 1.02. Baru kita boleh tolakkan dia dengan 0.93. Kemudian belakang dia ialah 10 kuasa 5. Sekarang kita kira 1.02 tolak 0.93 ialah 0.09. 0.09 darab 10 kuasa 5. Okey, adakah ia adalah bentuk piawai? Tidak. Sebab apa? 0.09 nilai dia lebih kecil dari 1. Maka kita perlu gerakkan titik ni ke belakang. So, kalau ke belakang, 1 masih 0.9 kecil dari 1. Dan gerakkan dia akan jadi 9. So, maka dia bertukar kat sini menjadi 9. Darab 10 kuasa berapa? Okey. Okey, tengok balik. Ni titik, kalau ke depan kita tambah, kalau ke belakang kita tolak. Maka sekarang titik dia ke belakang sebanyak 2. So kita tolak dengan 2. 5 tolak 2 ialah 3. So jawapan dia 9 darab 10 kuasa 3. Okey. Itu operasi tambah dan tolak. Ingat, kalau nak tambah dan tolak, pastikan nilai 10 kuasa N tu sama dulu, baru kamu boleh tambah dan tolak. Okey? Okey, kita tengok lepas ni darab dan bahagi. Okey. Akhir sekali, kita akan tengok macam mana nak darab dan bahagi bentuk piawai. Okey, darab dan bahagi lebih mudah berbanding tambah dan tolak. Okey? Sebab kita boleh direct je, tak perlu tukar 10 kuasa N lagi. Okey. Untuk darab, kita just darabkan saja nombor dengan nombor. Jadi kat sini kita boleh tulis balik 2 darab 3.1. Kemudian darab 10 kuasa. Kalau darab, kuasa dia ni kita boleh tambahkan saja. Okey. 3 tambah 3. Kalau bahagi, kuasa dia kita tolakkan. Okey, dia macam indeks. Okey, kalau masih ingat indeks So, just darabkan saja 2 darab 3.1, kita akan dapat 6.2. 6.2 darab 10 kuasa 3 tambah 3, 6. Okey, jangan 9 pula Adakah dia dalam bentuk piawai? Dah. Okey, sebab 6 lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari 10. Dan 10 kuasa 6, 6 ni ialah integer. Maka tak perlu tukar apa-apa. Sebab dia dalam bentuk piawai dah. Okey, senang kan? Okey, kita tengok bahagi pula. Okey, untuk kes yang ni, mula-mula ambil nombor dulu. So, nombor dia ialah 12 bahagikan dengan 3. Darab 10 kuasa apa ni? Kuasa 5 5 yang ni kuasa 3. Disebabkan operasi dia bahagi, maka kita tolakkan. 5 tolak 3. Okey? Kalau darab, kita tambahkan dia punya kuasa. Kalau bahagi, kita tolakkan dia punya kuasa. Simple. Okey, seperti tadi juga, yang depan kita bahagikan macam biasa. 12 bahagi 3 ialah 4. 4. Kemudian kita selesaikan belakang tadi. 10 kuasa 5 tolak 3. 5 tolak 3 ialah 2. Okey, selesai. Adakah dia dalam bentuk piawai? Ya, sebab 4 lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari 10.
Okey, itu operasi darab dan bahagi. Okey, senang je Okey, harap ini semua boleh membantu kamu untuk menjawab soalan nanti. Semoga bermanfaat. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.